Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right, jadi video pada kali ini adalah bertujuan untuk membincangkan soalan-soalan yang terdapat di dalam menjana kecemerlangan, yang terdapat di dalam buku teks matematik tingkatan 2. Ini adalah bab yang terakhir, latihan yang terakhir dalam buku teks bagi tajuk bentuk geometri dalam 3 dimensi. Okey, jadi saya akan mulakan. Okey. So, soalan yang pertama adalah, saya dah potong semua Jadi untuk menjana kemenangan, soalan dimulakan dengan soalan yang pertama, iaitu nyatakan bentuk asal bentangan berikut. Jadi bentangan-bentangan ni sebenarnya sudah mudah untuk dilihat. Okey, untuk soalan 1A, sekiranya saya tutup bentangan ini, apa yang saya akan dapat adalah sebuah kubus. Okey. Manakala untuk soalan B, sekiranya ini merupakan tapak, jadi saya lipat segitiga di sebelah kanan, saya lipat segitiga yang sebelah atas, saya lipat segitiga yang di sebelah kiri ni, apa yang akan terhasil adalah sebuah piramid. Okey, piramid dengan tapak segitiga. So saya tulis piramid segitiga lah. Bermaksud piramid ini mempunyai tapak segitiga. Okey, dan untuk soalan C, right, kita boleh nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 permukaan segi 4 tepat. Dan kita ada 2 permukaan heksagon ini, di mana 2 permukaan heksagon ini merupakan dia punya tapak dan juga penutup atas tu lah. So apa yang terhasil adalah sebuah prisma. Okey, prisma yang berbentuk heksagon. Okey, dengan kerata rentasnya adalah heksagon. Okey, nak tulis prisma pun tak apa, tapi yang saya ni saya tulis yang spesifik lah, prisma dengan bentuk heksagon. Okey, jadi itu adalah bentuk-bentuk yang terhasil daripada bentangan yang dinyatakan. Okey, bagi soalan nombor 2, sebuah botol air berbentuk silinder dengan ketinggian 20 cm dan diameter 5.5. Alright, so daripada ayat tu cuba kita buat gambarannya sedikit. So botol air berbentuk silinder, jadi silinder lebih kurang macam ni lah dengan ketinggian 20 dan diameter, diameter 5.5. Dan diisi dengan air sehingga penuh. Vincent ingin memindahkan air di dalam botol itu ke dalam sebuah bekas berbentuk kubus. Nyatakan panjang minimum sisi kubus. Right. So ini sebenarnya dia dah masuk gabungan dengan tajuk bab tingkatan 1, iaitu kuasa 3 dan juga punca kuasa 3. Nanti kita tengok balik lah. Jadi yang pertama sekali apa yang kita akan buat adalah kita akan mencari isi padu silinder tersebut. So kalau pelajar tak ingat, saya tulis balik. Isi padu silinder adalah sama dengan pi j kuasa 2 t. Ini adalah rumus bagi isi padu silinder. Kalau tak ingat tak apa, boleh rujuk semula daripada sini sahaja. So pi yang kita gunakan setakat ni adalah 22/7. J kuasa 2, 5.5 adalah diameter. 5.5 ni adalah diameter. Jadi kalau jejari sahaja adalah separuh daripada diameter. Jadi 5.5 dibahagikan dengan 2. So maka kita akan dapat 2.75. Jadi jejari sebenarnya adalah 2.75. Sini sahaja. Ini jejari. Jejari adalah 2.75. Dan tinggi. 2.75 ni kena kuasa 2 sebab formula dia J kuasa 2. Dan tinggi pun telah diberikan iaitu 20. Jadi isi padu silinder adalah pi j kuasa 2t. Gantikan pi dan j dan t tersebut. So maka apa yang kita akan dapat pada isi padu silinder adalah 22/7
darabkan dengan 2.75 kuasa 2 didarabkan dengan 20. So maka isi padu silinder yang kita dapat adalah 475.36. Okey, 475.36. Okey, unit setakat ni tak tulis tak apa, tapi sebab saya buat video saya tulislah. Okey, iaitu sentimeter padu kuasa 3. Okey. So ini baru isi padu silinder. Kemudian dia tanya nyatakan panjang minimum. Okey, jadi macam mana nak dapatkan panjang minimum segitiga tersebut? Alright, kubus jadi kubus macam ni. Okey, ini lebih kurang adalah bentuk kubus di mana panjang, lebar dan tingginya adalah sama. Okey. So kalau kata panjang itu X, maka lebar pun adalah X, maka tinggi pun adalah X. Jadi isi padu untuk sebuah kubus adalah X kuasa 3. Sebab X darab X darab X. Okey. Jadi katakanlah X itu saya labelkan sebagai panjang sisi kubus tersebut. Maka isi padu silinder, isi padu silinder adalah X kuasa 3. Isi padu silinder adalah sama juga dengan X kuasa 3 kerana isi padu silinder dengan isi padu kubus sama. Jadi X kuasa 3 sama juga dengan 475.36. Jawapan yang tadi betul. Ataupun saya guna jawapan yang asal sebab tu saya tak clearkan lagi kalkulator. So untuk dapatkan X sahaja adalah punca kuasa 3. Untuk soalan ni saya gunakan lagi dia punya jawapan. So punca kuasa 3 bagi 475.36. So saya akan dapat X sahaja adalah sama dengan 7.804. 7.804. Tapi bila dikata nyatakan panjang minimum, panjang minimum, saya eloknya dia nak minta jawapan kepada nombor bulat lah. So panjang minimum, maksudnya dia minta nombor bulat lah lebih kurang. So panjang minimum sama ada 7 atau 8. So mana satu yang betul? 7 ke 8? 8. So kena 8 lah. Sebab kalau 7 maksudnya nanti kalau saya tuang air dalam kubus tu dia akan melimpah. Tapi kalau saya tuang air ke dalam isi padu dengan sisi 8, dia tak melimpah tapi dia tinggal sikit lagi nak penuh. So itu maksud soalan ni. Jadi panjang minimum sisi kubus tersebut adalah 8 cm lah. Tak tulis unit pun tak apa, tapi saya tulis lah untuk soalan kali ni. Jadi ini adalah untuk soalan nombor 2. Alright. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ada di sebelah sini. Diberi isi padu gabungan bentuk geometri 3 dimensi berikut. Hitung nilai T. Kata kalau macam soalan 1, 2 tadi kamu tertinggal, tak ada masalah sebab saya kata tadi kita dah rakam. Lepas ni juga saya akan share. Alright, lepas ni juga kalau macam pelajar tingkatan 3 dan 5, saya akan terus share link YouTube tersebut di dalam Telegram. Tapi saya masukkan juga dalam Google Classroom. So saya rasa nanti mungkin kita akan create satu group Telegram lah kot. So untuk nombor 3, isi padu gabungan tersebut adalah 122,000 mm padu. So dia bagi diameter silinder dan diameter hemisfera tersebut sebanyak 42. Maka jejarinya adalah 21. Sebab jejari separuh daripada diameter. Dan suruh mencari tinggi. So macam mana nak dapatkan isi padu gabungan? Saya gunakan dua warna. So yang saya warnakan yang ni, ini adalah bentuk silinder. Jadi isi padu gabungan tersebut, saya tulis isi padu je lah, ataupun saya tulis jumlah isi padu. Yang saya tulis jumlah isi padu adalah sama dengan
isi padu silinder ditambahkan dengan, okey, ini hemisfera. Ini pun hemisfera. Hemisfera gabung dengan hemisfera jadilah sfera. Okey, ditambahkan dengan isi padu sfera ataupun 2 kali isi padu hemisfera, sama saja. Okey. So untuk isi padu silinder sahaja tadi formula dia adalah pi j kuasa 2t. Untuk formula isi padu sfera, siapa yang belum tengok video, isi padu sfera formula dia adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okey, sehingga tingkatan 3 formula tak hafal tak apa lagi. Okey, tapi bila naik tingkatan 4 dengan 5 saya tak pastilah adakah formula, saya rasa formula masih lagi diberi sehinggalah SPM. Okey. Tetapi adalah beberapa formula yang tidak akan diberi nanti, tapi setakat ni yang saya rasa silinder dengan sfera masih lagi diberi. Okey, saya buat penggantian seterusnya. Isi padu silinder sama dengan pi 22/7 didarabkan dengan j kuasa 2, 21 kuasa 2, didarabkan dengan tinggi. Okey, tak tahu. So ditambahkan dengan isi padu sfera. Okay, isi padu sfera adalah 4/3 darab pi darab j kuasa 3. So 21 kuasa 3. Dan jumlah isi padu sebenarnya telah juga diberikan, iaitu 122,000. Okey, so kalau kita nak mudah, apa yang kita buat, kita selesaikan dahululah satu-satu. So ini saya bawa semula 122,000. Okey. Kemudian yang di sebelah kanan tulisan yang berwarna biru 22/7 darabkan dengan 21 kuasa 2 adalah sama dengan 1386T. 1386T. Okey, dan yang berwarna hitam tu bila saya selesaikan 4/3 didarabkan dengan pi didarabkan dengan j kuasa 3. So apa yang saya akan dapat adalah 38,808. 38,808. Okey, jadi kita dah hampir untuk menyelesaikan nilai T. Jadi 1386T adalah sama dengan, tak payah tulis pun tak apa, kita boleh terus kira pakai kalkulator, iaitu 122,000 ditolakkan dengan 38,808. Okey, sama dengan 83,192. 83,192. In case pelajar tak tahu sebab yang ini pindah sebelah sana, dia akan jadi tolak. Okey. Kemudian sekarang kita nak mencari T sahaja. Bermaksud kita nak pindahkan 1386. Kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Sebab ini darab kan. So pindah jadi bahagi. So maka T sahaja adalah sama dengan 83,192 dibahagikan dengan 1386. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 60.02. Okey, unitnya adalah milimeter. Alright. Dia tak minta jawapan akhir banyak mana. So saya selalunya kalau dia tak minta, saya beri kepada 2 tempat perpuluhan lah sekurang-kurangnya. Okey. Mungkin 60 boleh diterima, tapi saya suka bagi lebih lah. Baik, itu untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B. Right, gabungan di antara, ni mudah saja kan, gabungan di antara silinder dan juga kon. Okey, jadi jumlah isi padu
adalah sama dengan isi padu silinder, okey, tambahkan dengan isi padu kon. Okey, yang ni saya terus tulis je lah. Okey, kalau kamu tak tulis baris pertama ni pun tak apa. Okey, saya tulis sebab saya nak menerangkan. Okey, tak tulis pun tak apa sebenarnya. Alright. Okey. So sambung. So jumlah isi padu adalah 1540. Isi padu silinder, okey, ni 14, maka jejari adalah 7. Okey. So isi padu silinder adalah pi darab J kuasa 2, 7 kuasa 2, darabkan dengan T. Ni isi padu silinder. Ditambahkan dengan isi padu kon. So apa formula isi padu kon? Jika tak ingat, formula bagi isi padu kon adalah 1/3 darab dengan pi darab dengan J kuasa 2 darabkan dengan T. Okey, mana nak dapat? Pada video yang terakhir lah. 1/3 pi J kuasa 2 T. Jadi isi padu kon 1/3 darab pi darab J kuasa 2. So J masih lagi 7 kuasa 2. Ni ha. Jari bagi kon di sini masih lagi 7. Okey, dan tinggi kon pun telah diberi iaitu 4.5. Okey. So saya scroll sikit. Jadi apa yang kita akan dapat adalah di sebelah kiri kekal masih lagi 1540. Okey, di sebelah kanan isi padu silinder bila saya selesaikan dengan menggunakan kalkulator. So 22/7 darab 7 kuasa 2 sama dengan 154 T. Okey, saya harap sambil saya buat ni pelajar pun buat sekali, bukan tengok je, takut nanti kamu ngantuk. Saya rasa memang macam tu pun lah. Okey. So buat sekali sama-sama. Right. 1/3 darab 22/7 darab 7 kuasa 2 darab 4.5. Okey, jadi isi padu kon boleh dikira terus sama dengan 231. Jadi 154 T. Okey, yang ni kan. Okey, yang ni pindah jadi tolak. Kan? So 1540 tolak 231 sama dengan 1309. Okey, 1309. Maka T sahaja. Okey, 154 dipindah ke kanan jadi bahagi 139. 1309. Okey, dibahagikan dengan 154. Maka T kita akan dapat jawapannya adalah 8.5. Okey, unit bagi soalan ni adalah sentimeter. Okey, jadi ini adalah bagi soalan B. Okey Okey, kenapa bateri saya tak masuk ni? Right, seterusnya bagi soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, pun samalah saya buat juga. Okey, dia makan ruang sedikit. Mana saya nak buat ni? Okey, tak apa. Okey, soalan C. Okey, gambarnya kat sini So soalan C merupakan gabungan di antara prisma segitiga digabungkan dengan piramid. Okey, so yang bawah ni adalah prisma. Yang saya tak lorekkan tu adalah piramid dengan tampaknya segi 3. Okey, jadi isi padu. Okey, jumlah isi padu sekali lagi, jumlah isi padu. Jumlah isi padu adalah sama dengan isi padu prisma
tambah isi padu piramid. Jadi saya tulis dulu. Isi padu prisma ditambahkan dengan isi padu piramid. Okey. Dan daripada soalan, jumlah isi padu telah dinyatakan iaitu 6,825. Sama dengan isi padu prisma. Okey, isi padu prisma adalah sama dengan luas tapak darat tinggi, okey, ataupun luas keratan rentas darat panjang. Okey. Sebab itu dalam soalan C diberi luas keratan rentas. Okey. So 325 tu yang mana? Okey, 325 ini. Yang mana dikatakan dengan 325? Ada dua tempat lah. So, ini 325. Okey, kat atas ni pun sama. Ini juga adalah 325. Okey, so 325 so saya ingat. Jadi, isi padu prisma adalah 325 didarabkan dengan tinggi iaitu 2T. Okey, isi padu prisma dia punya formula isi padu agak mudah iaitu luas keratan rentas darab tinggi ataupun darab panjang. So untuk prisma adalah 325 darabkan dengan 2T. Isi padu piramid, formula isi padu piramid in case pelajar tak ingat adalah sama dengan 1/3 darabkan dengan luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Okey, jadi untuk isi padu piramid, luas keratan rentas juga telah dinyatakan iaitu 325. Okey, 325. Tinggi masih lagi dengan soalan tadi, tinggi adalah tinggi. Sebab prisma tinggi tadi adalah 2T. Okey, untuk ini tinggi masih lagi tinggi. So tinggi adalah T. Okey, so jika saya selesaikan, apa yang saya dapat adalah sebelah kiri 6,825. Okey, sebelah kanan 325 darab 2 adalah sama dengan 650. 650 T. Okey, ditambahkan dengan yang ni tak tahulah, tekan kalkulator. 325 bahagi 3. Oh, memang tu je. Okey, ataupun dekat sini pun tak ada. 325/3 T. Okey, ni dah masuk tajuk algebra sikit lah. So macam mana, adakah kita kena pindah kiri ke kanan, kanan ke kiri? Adakah kena pindah dahulu? Okey, tak jangan pindahkan lagi. Sebab ini T, ini pun T. Bermaksud 650 boleh tak tambahkan dengan 325? Jawapannya boleh, sebab boleh ubah yang sama. Okey. Jadi 650 ditambahkan dengan 325/3. Okey, maka jawapannya adalah sama dengan 2275. Okey, 2275/3 T. Sebelah kanan masih lagi 6,825. Jadi macam mana nak dapatkan T sahaja? Okey, kita kenalah pindahkan yang ni, sebab ni kan darab kan. Pindah sebelah jadi ni darab T. Pindah sebelah jadi bahagi. So saya tekan kalkulator, apa dia? 6,825 bahagikan dengan 2275/3. Okey, darab pindah jadi bahagi, maka saya akan dapat jawapan bagi T adalah sama dengan 9. Okey, unitnya adalah sentimeter. Okey, jadi ini bagi soalan C nombor 3. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Okey, saya pindahkan dahulu sekejap cara kerja C ni ke sebelah.
Okey, soalan nombor 4 tadi. Okey, so sama kalau pelajar rasa alamak cikgu tak sempat, nanti bila lihat balik video yang saya akan yang dah dirakam ni, pause, tengok balik. Okey, nombor 4. Perhatikan rajah di bawah. Diameter hemisfera ialah 22. Okey, so jari hemisfera adalah 11 lah. Okey, sebab jari separuh daripada diameter. A. Hitung isi padu gabungan bentuk geometri. B. Hitung jumlah bilangan guli dengan isi padu 343 yang boleh dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Okey, jadi kita buat soalan A dululah. Okey. Apa yang berlaku? Adakah saya terstop recording? Tak. Okey, sekali lagi So untuk soalan nombor 4, okey, untuk soalan A, isi padu gabungan bentuk geometri. Jadi soalan minta isi padu gabungan, jadi saya isi padu cukuplah Jadi isi padu adalah sama dengan isi padu silinder ditambahkan dengan isi padu hemisfera. Hemisfera tu bermaksudnya separuh bulatan. Okey, jadi untuk soalan A, isi padu silinder adalah sama dengan pi darabkan J kuasa 2. So untuk silinder jejari adalah 7 sebab diameter 14. So J kuasa 2 didarabkan dengan tinggi iaitu 13. Okey, pi J kuasa 2T ditambahkan dengan isi padu hemisfera. So separuh daripada sfera. So separuh daripada sfera. Sfera apa dia? 3 darab pi darab J, okey, kuasa 3. Right? Jadi isi padu terus kita boleh, saya tekan terus gunakan kalkulator lah. So sama dengan 22/7 didarabkan dengan 7 kuasa 2 darab 13. Okey, ada lambat sikit. Ditambahkan dengan 1/2 darab 4/3. Salah tekan. Sekejap, dia dah lagging sikit kalkulator ni sebab dah lama buka dari tadi ni. Sekejap pelajar pun boleh tekan dululah in case saya lambat. Okey, sekali lagi 1/2 mana ni? Sekejap, tunggu sekejap. Okey. Kat mana dia keluar tu? Sekejap, kalkulator saya tekan kat luar dulu. Banyak dia keluar. Okey, sekejap So saya tekan semula ni 22/7 darab 7 kuasa 2 darab 13 tambah kekurungan
1/2 darab 4/3 darab 22/7 darab 11/3. Okey, kalkulator ni dia tengah hang. Okey, tak apa. So jawapannya sepatutnya kalau kamu tekan untuk soalan nombor 4, kamu akan dapat dalam 4790.76 cm padu. Okey, bagi saya tutup balik kalkulator ni. Saya buka balik. Okay, so sepatutnya untuk soalan A kamu akan dapat yang itulah. Saya gunakan kalkulator luar tadi. Seterusnya untuk soalan B, jumlah bilangan guli dengan isi padu. Okay, guli yang so 3, 4 ni adalah isi padu guli. Apakah bentuk guli? Bentuk sfera. Okay, jumlah isi padu guli yang boleh dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Jadi yang ni mudah sahaja. So bilangan guli adalah sama dengan jumlah isi padu tadi, iaitu 4790. Okey. Bahagikan dengan 343. Okey, sebab 4796 adalah jumlah isi padu. Jumlah isi padu bahagi dengan isi padu guli, dapatlah bilangan guli. Okey, so cek balik kalkulator saya dah boleh buka belum? Okey, dia tengah nak tunggu tu. Dah boleh buka dah. Okey, jadi 4790.76 bahagi 343. Okey. So, alamak. Okey, sekejap sebab saya punya surface ni dah habis bateri dah sebenarnya ni. Tu yang dia jadi macam ni. Okey. So, sepatutnya 4790.76 bahagi dengan 343, kamu sepatutnya akan dapat 13.96. Okey, so kita cek balik apakah jawapannya. Okey, sekejap, ada cek. Cikgu, unit dia tak sama. Oh, ya, betul. Okey, so unit dia tak sama. Okey, bagus ada yang perasan. Terima kasih. So dekat sini unit yang diberikan adalah di dalam milimeter padu. Okey, milimeter padu. Yang ini jawapan atas adalah sentimeter padu. Okey, so macam mana nak tukarkan daripada milimeter padu ke sentimeter padu? Okey, so kalau 1 cm adalah sama dengan 10 mm. Kalau 1 cm padu adalah sama dengan, bukan 10 mm padu tapi sama dengan 10/3, iaitu 1000 mm padu. Jadi untuk soalan ni 343 mm padu adalah sama dengan, saya gerakkan 3 unit ke kiri, 1, 2, 3, adalah sama dengan 0.343 cm padu. Okey, so dekat sini saya kena letak balik 0.343, baru unit dia sama. Okey, jadi 4790.76 bahagi 0.343. So adjust balik soalan. Yang ni saya letak point.
So bila tekan sama dengan, so saya akan dapat sama dengan 13967.23. Tapi apakah subjek saya? Subjek saya adalah bilangan guli. Bilangan guli tidak boleh di dalam perpuluhan. So bilangan guli ialah orang kan. Orang pun sama juga. Orang tak boleh perpuluhan. Ada berapa pelajar dalam kelas 2 Jaya? 22.3 orang. Tak betul sama juga dengan bilangan guli. So bilangan guli mesti diberi kepada nombor bulat. So bila kita ambil nombor bulat, sebenarnya kita hanya ambil 13,967. Kenapa saya buat sama dengan berlekuk macam tu? Itu bermaksud anggaran. Nak tulis sama dengan pun tak apa. Tapi nak tulis sama dengan yang macam tu pun tak apa. Sama je. So ini adalah bagi soalan nombor 4. Baik. Seterusnya. Faham kenapa perlu dibundahkan kepada nombor bulat? Sebab bilangan. Bilangan mestilah boleh dihitung. Perpuluhan kita tak boleh hitung. So ini soalan nombor 4. Kita bergerak kepada soalan nombor 5. Pelajar nampak soalan, kalau buat boleh buat teruslah. Kamu ada kertas A4 ke, buku conteng ke, sambil tu buat terus. Kita buat sama-sama. Tengok jawapannya sama tak. Seorang pelukis ingin membuat lukisan penuh pada permukaan sebuah tembikar hiasan yang berbentuk silinder. Bentuk silinder. Tembikar berbentuk silinder tersebut mempunyai ketinggian 10 cm. Saya suka lukis terus. Ni silinder. Ketinggian 10. Dan jejari 3.5. Jejari 3.5. Jika satu tiub warna dapat menghasilkan lukisan seluas 100 cm persegi. Satu tiub warna. Tiub warna tu yang macam mana ni? Watercolor tu yang macam ni tu, macam Colgate tu. Ni tiub warna. Ni. So satu tiub warna menghasilkan lukisan seluas 100 cm persegi. Berapakah bilangan tiub yang diperlukan untuk membuat lukisan penuh pada 10 buah tembikar yang sama jenis? So soalan ni adalah soalan kebat. Right? Jadi bagi saya semak sekejap. So perbukaan adalah pi j kuasa 2. Dengan 2 darab. Saya kira kat luar dulu kamu dengar suara je ni. 2 darab pi j darab t darab 10 bahagi 105. Tak. Jadi pertama sekali apa yang kita kena buat adalah cari luas permukaan silinder tersebut. Ingat lagi apakah rumus luas permukaan silinder? Ni. Rumus luas permukaan silinder adalah sama dengan 2 pi j kuasa 2 ditambahkan dengan 2 pi j t. Kalau tak ingat, ni lah saya bagi tahu lah ni. So luas permukaan silinder adalah sama dengan 2 pi j kuasa 2 tambahkan dengan 2 pi j t. So maklumat yang dah ada kita gantikan. Jadi luas sama dengan 2 darab pi darab j kuasa 2 ditambahkan dengan 2 darab pi darab j darab t. T adalah 10. So ini dapatkan hasilnya. So 2 darab pi darab j kuasa 2 tambahkan dengan 2 darab pi darab j darab t.
Okey. So sama dengan 297. Tetapi ini adalah luas bagi satu silinder. Okey, sekarang dia kata ada berapa silinder? Ada 10 silinder. Jadi berapakah luas bagi 10 silinder? So saya kenalah darabkan dengan 10. So buatlah subjek baru pun tak apa. So luas 10 tembikar. Okey, tembikar. Untuk soalan ni saya tulis tembikar lah. Nak tulis silinder pun tak apa. 297 darabkan dengan 10. Jadi 2970. Okey, jadikah berapa tiub warna? So kalau satu tiub 100 cm persegi, jadi kalau saya ada 2900, jadi berapakah bilangan tiub? Jadi bilangan tiub adalah sama dengan jumlah luas iaitu 2970 bahagikan dengan luas yang boleh digunakan untuk satu tiub iaitu 100. So, apa jawapan dia? 29.7. Again, ini adalah bilangan tiub. Logik ke kalau kita jawab bilangan tiub sama dengan 29.7? Tidak. So, nak jawab berapa? 29.7 ke nak jawab 30? 30. Kita akan jawab 30. Sebab 30 tiub baru cukup untuk color 10 tembikar. Kalau buat 29 tak cukup untuk color 10 tembikar. Okey, itu jawapan dia bukan sebab kena bundakan. Bukan sebab bunda Kalau orang kita tak kata 29.7, orang kita kata 29, tak kata 30. Tapi ini kita kata kalau 29 dia color tak cukup. Kalau 30, dia adalah lebihan color sedikit. Tapi cukup untuk warna 10 tembikar. Okey. So, itu bagi soalan nombor 5. Okey, sebuah silinder terbuka di bahagian atas dengan ketinggian 2 kali jejari tapaknya. Diisikan air sehingga 3/4 penuh. Silinder terbuka. Silinder terbuka bermaksud ada tapak sahaja. Okey. Silinder dengan ketinggian 2 kali jejari tapak. 2 kali jejari. So, ni pun 2J. Ini pun J. Okey, diisikan air sehingga 3/4 penuh. Sini. Sebanyak 539 liter air diperlukan lagi untuk memenuhkan silinder tersebut. Okey. Kalau air dah isi 3/4, so 539 ml lagi diperlukan. Bermaksud ini adalah maksudnya ini adalah 1/4. Okey. So 1/4 ruangan lagi. Hitung luas dalam unit sentimeter persegi permukaan silinder. Okey. Jadi, gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, pertama kita perlu soalan ni yang tak ada adalah J lah. Okey. So, yang ini adalah 539. Jadi, maksudnya apa? 1/4 daripada darab 1/4 daripada isi padu silinder adalah sama dengan 539. Okey, itu adalah 1/4 daripada isi padu. Jadi 1/4 didarabkan dengan pi didarabkan dengan J kuasa 2 didarabkan dengan T. Tapi T kali ini adalah 2J. Okey. Bukan. Sorry. T tu yang kat sini sahaja. Okey, ini 2J.
Dengan ketinggian. Kan macam mana ni? Betul lah. 2J. 2J adalah ketinggian. Okay. So sama dengan 539. Okay, sekali lagi Jadi yang saya letak bracket warna hitam ni, ini adalah isi padu silinder. Pi J kuasa 2 T. Okay, pi J kuasa 2 T. T adalah 2J sebab dia ada bagi tahu dekat sini ketinggian. Ketinggian adalah 2 kali jejari. Okay, ketinggian 2 kali jejari. So, pi J kuasa 2 T. T adalah 2J. So, sama dengan 539 sama dengan 1/4. Okay, yang ni datang daripada mana? Yang ni. Yang ni dengan ni datang daripada mana? Datang daripada ini. Sebab dia kata 539 lagi untuk penuh. Okay, tadi dia tuang air 3/4 penuh. Air dituang 3/4 penuh. Maksudnya daripada sini sampai sini 3/4 penuh. So, yang diperlukan lagi adalah 1/4 penuh. Okay, 1/4. Di mana diberi 1/4 tu adalah 539 ml. Okay, so boleh faham Jadi di sini apa yang saya akan dapat adalah di sebelah kiri hasilnya adalah 1/4 darab 22/7 darabkan dengan 2. So hasilnya adalah 11/7 J kuasa 3. Okay, 1/4. Nah, ni siapa tak faham ni. 1/4 darab 22/7 darab 2 dapat 11/7. J kuasa 2 darab J dapat J kuasa 3. Okay, siapa yang tak nampak Jadi saya sambung. Sama dengan 539. Jadi J kuasa 3 sahaja adalah sama dengan 539 bahagikan dengan 11/7 sama dengan 343. Jadi J sahaja adalah sama dengan punca kuasa 3 343 sama dengan 7. Okay. So J sahaja sama dengan 7. So sekarang saya dah dapat lah. Okay. So kalau gambar silinder tu semula saya lukis balik. Tak lawa. Makin lama makin sengit. Okay. So jejari adalah sama dengan 7. Tinggi adalah sama dengan 14. Sebab tinggi adalah 2J. J adalah 7. So 2 kali 7 14. Okay. So sekarang soalan minta luas permukaan silinder. Okey, sekali lagi, apakah rumus luas permukaan silinder? Luas permukaan silinder adalah sama dengan 2 pi J kuasa 2 tambahkan dengan 2 pi J T. Tetapi ayat awal ada beritahu bahawa silinder ini adalah silinder terbuka. Silinder terbuka bermaksud atas tak ada. So, bila kata atas tu tak ada, daripada 2 pi J kuasa 2, dah buang satu bulatan. So, tinggallah pi J kuasa 2 sahaja. Okay, 2 pi J kuasa 2 bermaksud 2 kali luas bulatan. So, luas bulatan atas dah buka. So, tinggallah bawah sahaja. Okay, so 2 tu dibuang. Saya tahu saya padam je terus. Jadi ini. Jadi pi adalah 22/7 darab J kuasa 2 ditambahkan dengan 2 darab pi darab J darab T. Okey. So maka jawapannya adalah 22/7 darab 7 kuasa 2
tambahkan dengan 2 darab pi darab J darab T. So jawapannya adalah sama dengan 770 cm persegi. Okey, so daripada sini sebenarnya saya dah nampak idea sebenarnya untuk soalan 6. Okey, kerana tengok ini ml. Ini ml. Ini ml. Ini cm persegi. Kesimpulannya adalah ini cm lah, bukan cm persegi, cm. Kesimpulannya tadi adalah untuk soalan 6 tadi, saya rasa saya akan repair nanti, di mana 1 cm padu adalah sama dengan 1 ml. Sebab tu saya tak dapat jawab, sebab sekarang ni unit dia adalah liter. Dekat sini dia bagi centimeter. Jadi ada kesilapan dalam unit saya buat kat situ sebenarnya. Okey, so 1 cm padu adalah sama dengan 1 ml. Okey. Jadi untuk 1000 ml 1 liter adalah sama dengan 1000 cm padu. Okey, jadi untuk soalan nombor 6 nanti saya akan betulkan unit dia lah. Alright. So itu nanti. Okey, last kali untuk soalan nombor 8. Okey, kita dah sampai soalan terakhir. Selepas ini kamu akan buka kamu punya grid, buka video untuk kita tarik gambar Right. Nombor 8, raja di bawah menunjukkan satu bongkah kon dan satu bongkah piramid. Isi padu piramid ialah 3 kali ganda isi padu kon. Okey, saya tulis dekat sini. Isi padu piramid sama dengan 3 kali isi padu kon. Okey, so luas tapak piramid ialah 2 kali ganda luas tapak kon. Okey, luas tapak piramid, luas tapak piramid adalah sama dengan 2 kali luas tapak kon. Okey, hitung jumlah tinggi kon. Jumlah tinggi kon dengan tinggi piramid. So sekarang nak kena cari tinggi piramid dengan tinggi kon lah. Okey, jika tinggi kon ialah 18, dia dah bagi dah. Okey, tinggi kon adalah 18. Alright, so banyak idea dia nak buat kat sini. Okey, so isi padu kon dahulu. Okey, so tengok kita gunakan yang pertama tadi, iaitu isi padu piramid adalah sama dengan 3 kali isi padu kon. Okey, isi padu piramid adalah sama dengan dia tak bagi tahu lagi kan. Okey, so isi padu piramid adalah sama dengan isi padu kon. Isi padu kon adalah pun tak tahu. Tapi isi padu kon adalah sama dengan 1/3 darabkan dengan luas tapak darabkan dengan tinggi. Tinggi dia hanya bagi 18. Okey, itu je maklumat yang kita ada. Okey, isi padu piramid pun tak tahu. Okey, so itu yang kita dapat setakat ini. Okey, macam mana pula dengan luas tapak piramid adalah sama dengan luas tapak kon. Okey, so isi padu piramid, tengok isi padu piramid adalah sama dengan 1/3 didarabkan dengan luas tapak piramid didarabkan dengan tinggi. Okey, so sekarang ni apa yang kita boleh dapat adalah luas tapak piramid adalah sama dengan 2 kali luas tapak kon. Okey, ni kat sini lah, ni piramid, ini kon. Jadi macam mana kita nak kaitkan? Kalau satu luas tapak piramid sama dengan 2 kali luas tapak kon, jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan gantikan luas tapak piramid ini dengan 2 kali luas tapak kon.
Boleh faham? Hasilnya, kalau tak faham tengok hasilnya. Hasilnya adalah 1/3 darabkan dengan luas tapak piramid. Saya gantikan dengan 2 kali luas tapak kon. Gantikan dengan 2 kali luas tapak kon. So darab tinggi. So ini maksudnya. Okey. So luas tapak piramid digantikan dengan 2 kali luas tapak kon. Okey, darabkan dengan tinggi. Jadi sama dengan, okey, yang ni saya selesaikanlah. 3 darab 1/3 darab 18 adalah sama dengan 18 darab luas tapak kon. Okey, so dekat sini apa yang saya akan dapat adalah 2/3 darab, saya tulis penuh sikit. So sebelah kiri saya akan dapat 2/3 darab luas, okey bukan, 1/3 ni 1/3 darab 2 darab T, kita akan dapat 2/3 T. Okey, 2/3 T didarabkan dengan luas tapak kon. Okey, so sama dengan 18 kali luas tapak kon. Okey, so rasa soalan nombor 8 ni yang paling kebat lah. Okey, jadi sebab kita tak payah cari luas tapak kon pun sebenarnya. Jadi tinggi, so saya nak tinggi sahaja. So apa yang berlaku adalah 2/3 pindah sebelah akan jadi bahagi. Luas tapak kon pindah sebelah akan jadi bahagi juga, kerana semua operasi ini adalah darab. Okey, so hasilnya adalah tinggi sama dengan 18 darab luas tapak kon bahagikan dengan 2/3 luas tapak kon. Okey, fahamkan betul-betul. Sekarang ni operasi utama adalah darab di atas dan bawah. So apa yang berlaku adalah luas tapak kon dengan luas tapak kon boleh potong. 18 bahagi 2/3, 18 bahagi 2/3 adalah sama dengan 27. Betul lah. So 27. Okey, so tinggi sama dengan 27. Okey, tapi ni adalah tinggi piramid, belum habis lagi. Dia minta jumlah tinggi. So jumlah tinggi adalah sama dengan 27 tambah 18. Tinggi piramid tambah tinggi kon sama dengan 45. Okey, sentimeter. So inilah jawapannya. Okey, ada nak tanya soalan nombor 8 ni? Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Okey, so okey, saya nak hentikan rakaman dulu. Okey, jadi saya harap dapat manfaat. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak hentikan rakaman.